18 September 1965, Tanah Melayu menjadi sebuah negara Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum, hasil dan kesan daripada penjajahan British yang bertindak mengeksploitasi ekonomi semasa penjajahan mereka. Kedatangan berbilang kaum ke dalam Tanah Melayu memberikan kemakmuran yang lebih baik kepada negara kita. Namun, disebabkan oleh kedamaian yang dicari oleh penjajah British pada waktu itu, mereka bertindak untuk mengasing-asingkan kaum di dalam lingkungan kaum mereka sendiri. Perkara inilah yang menyebabkan hubungan di antara kaum terbatas, sekaligus menyebabkan keadaan sosio-ekonomi Malaysia tidak seimbang. Kesan daripada perkara ini berlaku titik-titik jurang kemewahan di antara kaum, sama ada kaum Melayu, kaum Cina dan juga kaum India. Perkara inilah yang menyebabkan berlakunya keresahan kaum pada 13 Mei 1969. Keadaan 13 Mei 1969 yang tercetus ini memaksa Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat pada 16 Mei 1969, sekaligus menyebabkan fungsi Parlimen digantung dan Majlis Gerakan Malaysia Mageran ditubuhkan untuk mengambil alih fungsi-fungsi pentadbiran. Pada ketika ini, Tun Abdul Razak telah dilantik sebagai pengarah operasi Akta Darurat untuk mengawal keadaan tersebut. Melalui pentadbiran Majlis Gerakan Negara atau Mageran ini, tertubuhlah Majlis Perundingan Negara yang bertindak sebagai ahli pemikir untuk merangka perpaduan di dalam negara kita. Hasil daripada perkara ini, tertubuhlah Rukun Negara yang kita kenali sebagai sebuah ideologi kebangsaan untuk menyatu padukan kaum yang berbilang bangsa di dalam negara kita, sekaligus menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang stabil. Rukun Negara telah diisytiharkan pada 30 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong. 5 prinsip Rukun Negara terhasil daripada acuan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama dalam usaha untuk mengeratkan perpaduan antara kaum. Kata Tun Abdul Razak yang merupakan Perdana Menteri kedua Malaysia, rahsia kesempurnaan Rukun Negara adalah pada amalannya. Tanpa amalan, Rukun Negara menjadi sebuah dokumen yang tidak mempunyai makna. Bermaksud untuk kita mengeratkan perpaduan antara kaum, rahsia untuk kita meningkatkan perpaduan adalah kita memahami arti Rukun Negara, dalam masa yang sama kita mengamalkannya supaya krisis seperti 13 Mei 1969 tidak lagi terjadi di negara kita. Namun kita lihat bagaimana masyarakat sekarang sering mengaitkan sesuatu isu dengan kaum dan bangsa yang lain. Perkara inilah yang menyebabkan masalah kaum ini menjadi semakin menjadi-jadi dalam kalangan masyarakat kita apabila berlaku peperangan di media sosial, sekaligus menyebabkan prinsip Rukun Negara ini tidak diangkat dalam kalangan masyarakat kita. Di saat kita melafazkan Malaysia sudah merdeka, perlu untuk kita fikirkan adakah hati kita ini benar-benar merdeka daripada kesan penjajahan British. Kalau ada bangsa lain yang berbuat salah, maka kejilah pada perbuatan, jangan keji kepada bangsa mereka. Usaha untuk kita mencapai kemerdekaan di dalam negara ini bukanlah mudah, perlukan banyak pengorbanan daripada pejuang-pejuang terdahulu untuk kita capai keharmonian yang kita terima pada hari ini. Memetik kata-kata Tunku Abdul Rahman pada 1969, peristiwa 13 Mei pada 1969 perlu dijadikan sebagai satu peristiwa yang tidak boleh kita lupakan selama-lamanya, kerana peristiwa ini telah membuktikan betapa bahayanya sekiranya perpaduan tidak dicapai di dalam negara kita. Kita perlu menghormati kaum-kaum yang ada di dalam negara kita supaya tidak terjadi semula krisis seperti 13 Mei 1969.